Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah Zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Kita bincang itu berkenaan dengan as-sayd. As-sayd ni maknanya berburu. Kita masih lagi bincang pasal perburuan dan sembelihan. Dan kita ada sebut dalam kuliah kita yang lepas tentang pensyariatan perburuan. Perburuan ni sebenarnya ada dalam Islam. Kalau ikut sunnah Nabi SAW pun, Nabi Muhammad SAW ni suka berburu. Kita pun kadang-kadang musim-musim cuti ni cuba pergi berburu sekali kan. Tapi sebelum tu belajarlah berburu, macam mana nak pegang senapang lah apa tu kan. Ni pergi-pergi kita tangkap satu pasal tak ada apa juga kan. Jadi memang benda tu jadi amalan amalan bagi Nabi SAW untuk berburu. Kita pun ada sifat berburu. Kalau dulu raja-raja lah, raja-raja suka berburu dulu kan. Dan memang amalan tu amalan yang baik lah. Dan memang benda tu ada di dalam Islam. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah SWT ada sebut tentang hukum berburu. Banyak ayat Quran. Antaranya Allah SWT disebut, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ada sebilangan sahabat ni, dia pergi tanya Nabi SAW tentang apa yang dihalalkan bagi mereka makan. Ada sahabat Nabi ni, dia tanya Nabi ni, makanan ni, apa yang halal ni. Lalu Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau bagi tahu pada dia orang, yang baik-baik tu semua makanan yang halal. Makanan yang halal ni yang baik-baik. Allah Ta'ala ni dia tidak akan haram, dia tidak akan haramkan benda-benda baik. Kalau dia haramkan, tak baik dah tu. Kalau dia halalkan, baik dah tu. Ini kaedah Allah Ta'ala. Dan wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina, dan begitu juga makanan-makanan yang telah terluka disebabkan diterkam oleh anjing. Berburu lah, anjing berburu kan. Ada anjing tu kita pergi ajar cara berburu, lepas tu dia pergi tangkap binatang. Lepas tu bila tangkap binatang tu kita boleh makan. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang binatang tu bukannya saja anjing pergi kejar, tangkap, tinggal kita pergi ambil terus boleh makan, tak. Anjing tu kita ajar khusus lah. Anjing tu memang diajar khusus untuk berburu. Jadi anjing yang diajar untuk berburu tadi tu, bila dia pergi tangkap binatang, jadi kita nak makan binatang yang ditangkap oleh anjing tadi tu, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Dia bawah kategori berburu. Benda ni ada hukum di dalam Al-Quran. Jadi kita pun tak ada masalah sebenarnya kalau nak buat. Dan sebab tu kalau kita nak kata hukum bela anjing ni haram mutlak, tak boleh. Ada orang kata haram mutlak bela anjing. Tak. Bela anjing ni tidak haram mutlak. Beberapa keadaan dibenarkan bela anjing. Tak ada masalah apa pun. Hari tu anda pergi kat Shah Alam kuliah tu, ada seorang datuk ni, dia bawa balik pada Mesir. Dia pergi Mesir tu, berjalan kat Mesir. Lepas tu dia balik. Bila balik tu dengar kuliah kita, habis tu duduk sambil minum tu, sembang, dia cerita. Dia kata dia pergi Mesir, rasa pelik tengok orang Mesir. Kenapa? Sebab dia kata orang Mesir ni, kalau kita pergi sembahyang Jumaat tu, kadang-kadang kat luar tu nampak ada anjing terikat kat luar. Bila habis sembahyang, tengok Pak Haji yang sembahyang tu ambil anjing bawa balik. Rupa-rupa Pak Haji tu datang bawa anjing, dia siap ikat lagi kat luar. Canggih, jangan gelak lah. Sebab kita selalu tengok orang Arab ni, orang tua-tua dia selalu kalau pergi mana-mana, dia bawa anjing yang tua-tua ni.
Kalau tak ada teman dia nak bawa, jadi dia bawa anjing untuk nak kawal dia, untuk nak jaga dia. Dan memang hukum belanjing ni tak salah dalam beberapa keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut dua keadaan kita boleh belanjing. Man iqtana kalban li ghairi saydin aw hirasatin nuqisa min amalihi qira. Nabi Muhammad SAW sebut, barang siapa yang belanjing untuk dua keadaan. Yang pertamanya as-sayd, berburu macam kita bincang kan. Yang keduanya adalah hirasah, jaga. Jaga ni sama ada jaga kita sendiri ataupun jaga rumah kita. Pulanglah jaga apa pun kita ni, ada rumah-rumah kita tu selalu penyamun masuk, contoh kan. Kita dah ada jaga, bawa jaga tu penyamun, contoh kan. Dengan orang-orang tak percaya, last sekali terpaksa percaya dengan anjing. Belalah anjing supaya rumah kita tak kena rompak. Boleh tak nak belanjing? Boleh. Hukumnya adalah boleh. Cuma jangan masuk dalam rumah lah. Dia pergi ambil bola rumah lah pula. Kadang-kadang tak boleh lah. Sebab kalau buat dalam rumah, nanti malaikat tak masuk rumah. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang anjing ni memang tak masuk, malaikat tak akan masuk dalam rumah. Dalam rumah tu ada anjing. Begitu. Macam orang Buddha, orang Kristian, Hindu Malaysia ni kan. Orang bukan Islam tu lah, Cina, Hindu yang tak Islam tu kadang-kadang dia ambil anjing. Anjing tu bukan sekadar anjing tu, dia punya bulu tu pula lebat, lawa pula. Kadang tengok lawa. Anda pergi kat mana? Dah Mansara Utama gitu. Duduk sembang, datang seorang Cina tu kawan pada kawan kita. Dia bawa anjing, tengok lawa anjing. Kita tengok lawa you punya anjing. Mau pegang kan, ambil lah. Senang dia kata kita kan. Jadi adalah tu orang bukan Islam lah, kita tak payahlah cerita dia. Ada orang tanya satu lagi, dia beli kereta daripada orang Cina. Orang Cina ni belanjing. Jadi bila Cina belanja, selalu dia bawa anjing bawa dalam kereta kan. Dia duduk melompat lah dalam kereta lah, apalah. Dah kereta bukan kadang nampak. Naik kereta kadang kat tol tu, tengok member sebelah, Cina sebelah tu, kepala dia dolor keluar. Kadang berlaku kan. Dia ada. Lepas tu ada kawan kita ni, dia belilah kereta orang Cina. Dan orang Cina ni sebelum ni, dia memang belanjing. Dia tanya soalan, kereta tu kena samak ke tidak? Kereta-kereta habis nak samak. Macam mana ni agak-agak hukum? Dia macam ni senang. Anda sebut yang pertama, basuh daripada apa yang kita kena anjing ni. Basuh tu yang kata semua tu kena basuh tu kita punya mazhab je Mazhab lain tak payah sebenarnya. Mazhab Hanafi tu air liur je. Maknanya kalau air liur tu kena dekat kita pun kita kena basuh. Kalau kena badan tak payah basuh. Tu macam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki tu pula, kalau kena air liur, basuh air liur tu pun sunat, bukan wajib. Tu kalau ikut mazhab Maliki lah. Tu mazhab dia kan. Yang kata kulit ni mazhab kita Syafi'i. Okey. Najis ni hukum basuh dia adalah wajib sekiranya kita nak pergi sembahyang. Faham tak? Sebab najis ni menghalang daripada sahnya sembahyang. Itu maksud najis. Najis ni adalah benda yang jijik, satu, yang menghalang daripada sahnya sembahyang, dua. Sebab ada benda tu dikatakan jijik tapi tidak menghalang daripada sahnya sembahyang. Contoh, hingus. Orang hingus kena diubah dia kat baju dia kan. Dia pergi sembahyang. Sembahyang ni macam mana, sah ke tidak sah? Tapi hingus tu jijik tak? Jijik. Kalau orang kata tak jijik, pelik betul tak? Dia jijik tapi dia tidak menghalang daripada sah sembahyang. Okey, kalau kita sembahyang, kita kena hingus dekat baju kita, kita pergi sembahyang, apa hukum? Hukumnya makruh. Faham? Hukumnya makruh. Makruh tu sebab apa? Sebab jijik tu, faktor jijik tadi tu. Tapi adakah sembahyang tak sah? Tak. Hukumnya tak sah. Hukum sembahyang tu adalah sah. Hukumnya begitu. Tak. Jadi adapun anjing kalau kena pada badan kita dan kita tak sembahyang, tak basuh tak apa. Faham tak? Yang kita cerita ni menghalang daripada sahnya sembahyang, barulah wajib kita basuh najis. Jadi kalau kena pada kereta, tak payah basuh pun tak apa. Sebab tak ada orang bawa kereta sembahyang. Dia bawa kereta sembahyang, sembahyang bukan baju kereta ni kan. Faham tak? Jadi kalau basuh baik, kalau tak basuh tak apa. Faham tak? Kita naik kereta terlanggar je, pam, contoh kan, mati anjing tu. Tayar kita ataupun depan kita punya bumper depan tu kan, contoh. Adakah bumper depan kena basuh? Tak payah basuh, tak apa. Sebab tak ada orang ambil bumper tu pergi sembahyang. Hukum, faham itu dikatakan basuh najis. Tu kena faham tak tu? Sebab ada orang tanya, kena samak tidak? Samak tidak? Tak payah pun tak apa. Tapi kalau terlebih rajin nak macam mana? Kan, kalau terlebih rajin, hukumnya kena faham juga tu. Dalam kerangka macam mana yang dikatakan wajib kita cuci najis. Begitu hukum dia begitu.
Sopalah macam ada orang kata, adakah bila orang tu berjunub wajib dia segerakan mandi wajib? Tak, dia tidak wajib segerakan. Yang wajib mandi ni bila? Apabila nak sembahyang, mandilah. Jangan sembahyang pun tak mandi wajib. Berat lah, punah macam tu kan. Hukum tu begitu. Senang insya-Allah, tak ada usaha apa pun. Okey, serupalah bak anjing kan. Bak anjing ni sebenarnya dalam mazhab kita saja kata kalau kita pegang badan dia tu, bau kita kena basuh. Dia tak kira tau kering ke basah ke, serupa. Ada orang kata tak, dia kering tak, kalau basah ya kena basuh. Tak, serupa je. Kering ke basah ke, hukumnya serupa. Nas tak pernah membezakan di antara ketika basah dan juga ketika kering. Hukum dia. Cuma mazhab lain tu kata liu je anjing najis, yang lain tu tidak najis. Gitu insya-Allah. Dan terkejut kalau kita buka fiqh besar-besar sikit lah, kita buka kitab besar-besar, kulit anjing tu sendiri boleh disamak. Kulit anjing tu, buat kulit, contoh orang lah buat kerja gila boleh, dia ambil kulit anjing tu dia samak buat beg duit. Ada mazhab dia kata boleh tau. Mazhab kita tak boleh. Kita akan kata pelik ni mazhab dia, orang dia pula kata mazhab kita pelik. Sebab dia orang terbiasa dengan cara mazhab dia orang, kita terbiasa dengan mazhab kita. Tapi kalau kita buka kitab-kitab mazhab orang ni, kita kata ya Allah pelik ni mazhab dia, kita kata pelik. Bila dia orang buka kita punya kitab, dia kata pelik ni mazhab Syafi'i tu, padahal muka kita pula. Tu mazhab cerita. Tapi jangan nak pening lah pasal mazhab ni, tak perlu pening sangat lah insya-Allah. Jadi okey, itulah kita dah bincang. Ini insya-Allah kita nak masuk satu tajuk pembincangan baru. Tajuk perburuan yang halal dan tidak halal. Dia berburu ni ada yang halal, ada ketika tidak halal. Macam mana Pada prinsipnya semua jenis perburuan adalah halal, walau apapun jenis binatang yang diburu. Asal-asal ni kita nak buru ni boleh. Apa-apa pun, ni prinsip asal dia. Dalilnya adalah umum ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata wa idza halaltum fastadu, dan apabila kamu telah selesai mengerjakan haji, bertahallul, maka bolehlah kamu berburu. Masa orang masih berharam tu tak boleh berburu. Dilarang berburu ketika dia sedang berihram, hukum asal. Tapi bila dia dah bertahallul, dia cukur kepala pun dah botak dah, dia pun dah pakai pakaian biasa, lepas tu dia nak berburu, hukum berburu tu adalah boleh dah, hukum dia tak. Namun dikecualikan daripada umum ayat tersebut beberapa perkara berikut. Ada pengecualian yang kata tak boleh ni. Macam mana? Asalnya boleh, yang tak boleh yang ni kita nak cerita. Yang pertama, memburu binatang yang tidak halal dimakan dan tidak dibenarkan membunuhnya. Tak ada pasal-pasal pergi buru anjing. Orang guna anjing untuk berburu. Tak, dia pergi buru anjing. Ni orang panggil tak ada kerja. Jangan dakwah kerja lah. Sebab tak ada orang makan anjing. Tak ada. Vietnam tu cerita lain. Pergi mampu ke Vietnam. Vietnam dia punya pasal. Ada. Vietnam ni kucing boleh rembat. Rembat kucing kat kampung mana? Kampung Melayu, kampung Seindah, Sungai Buloh. Orang Pak Haji tu, Haji Nasir nama. Dia cerita kat mana malam-malam dengar bunyi wah ingat kucing bombah. Esok pagi tu pergi kat dapur tengok penuh bulu kucing. Rupa-rupa Vietnam belakang rumah rembat kucing. Dia makan kucing. Apa nak jadi tu Vietnam. Itulah makanan dia makan. Okey. Kucing tak boleh berburu, anjing tak boleh, binatang-binatang yang haram dimakan ni kita tak boleh berburu gitu. Jangan berburu babi sudah. Pergi tangkap babi dah pula kan. Jangan, tak boleh. Ia terdiri daripada binatang yang tidak memudaratkan dan tidak berbahaya jugalah. Walaupun kucing ni tak berbahaya pun tak boleh kita nak buru dia, tak boleh. Ini apabila cara pemburuan memudaratkan atau mencederakan atau membunuh binatang tersebut. Sekiranya cara perburuan tidak memudaratkan seperti menggunakan taring dan seumpamanya, maka tidak haram. Okey, dia ada berburu ni, ada cara yang boleh memudaratkan kepada binatang. Dan binatang tu pula haram dimakan, tetapi dia tidak jadi haram. Contoh, macam kita pergi buru kucing, tapi kita buru tu bukan cara kita tembak dia. Contoh, kita tidak melukakan dia. Kucing kadang-kadang berkeliaran, kita kena tangkap dia. Berburu ni asal maknanya tangkap lah. Jadi kita pergi tangkap kucing dan tidak melukakan kepada kucing itu, maka hukum tangkap kucing itu tak jadi haram. Yang kita sebut haram-haram ni, kita berburu sampai melukakan dia, itu haram. Itu maksud dia, gitu insya-Allah. Kadang-kadang ada kan kucing-kucing liar, ada kan duk kat luar. Jadi kita nak pergi tangkap dia. Kalau kita tak tangkap, takut mungkin bandar tu kotor sebagai contoh kan. Boleh tak kita nak tangkap kucing tu, berburu kucing tadi? Hukumnya adalah boleh, bukan untuk makan lah. Kalau untuk makan tak boleh lah. Untuk makan sebab orang tak makan kucing. Yang kita cerita ni, kita berburu, kita tangkap, lepas tu kita letak tempat lain.
Dan masa kita berburu itu, pastikan kita tidak memudaratkan kucing itu. Kita tidak melakukan kucing itu, kita tak bunuh kucing itu, jangan. Dia tak boleh tahu nak bunuh kucing tak tu pasal, nak bunuh anjing tu pasal, jangan buat perangai boleh. Dia naik kereta tu, tiba-tiba nampak anjing, dia tengok saja pergi kacau anjing, lari melompat-lompat, anjing tu lari. Sebab anjing tak berhenti bercakap. Kalau anjing tu berhenti bercakap, tak pasal gitu. Dia kata apa api lah kacau, apa hal kacau aku. Mampu kita Syekh. Tapi yang tiba anjing, dia tak boleh cakap apa. Ingat kalau kita ni buat baik dengan binatang, macam anjing sebagai contoh, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ada satu hadis cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman dulu, zaman Bani Israel dulu, ada seorang perempuan ni dia pelacur, az-zaniyah, perempuan yang terlibat dengan penzinaan. Jadi perempuan yang dikatakan penzinaan tadi tu, dia berjalan, dia nampak ada anjing seekor jilat pasir yang basah sebab dia kering tekak. Jadi jilat, bila jilat tu, perempuan tu kesian. Tepi tu ada telaga. Perempuan tu dia pergi masuk dalam telaga tu, dia ambil air guna kasut dia. Bila dia ambil dengan kasut tu, lepas tu dia gigit kasut dia, dia pun naik atas telaga. Lepas tu dia ambil air tu, dia bagi pada anjing. Lepas tu dia tengok anjing tu jilat air. Jilat-jilat sampai anjing tu puas minum air, baru dia sambung perjalanan dia. Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala ampun dosa perempuan ni. Allah Ta'ala ampun dosa perempuan ni semata-mata dia tolong anjing. Ingat sebab itu kita ni kalau tengok anjing tu jangan nak pergi langgar tak tu pasal. Jangan. Tak ada pasal-pasal nak pergi langgar anjing tu kan, jangan. Jadi kalau anjing yang tak cukup makan, tengok ada anjing kurap sebagai contoh kan, kita tengok tu tengah makan, nampak, bagi makan ke dia, tak ada apa. Kita buat tu, itu pun dah boleh pahala besar dah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kadang-kadang kita ni ada orang Islam ni, dia ada sikit, dia tak apa selesa. Bila tengah makan ada kucing mari kat kaki dia kan, dia pergi sepak-sepak. Jangan, ambil lah sikit, bagi apa masalah ni. Ini kita kedekut sangat tu kenapa kan. Ambil tengah makan, tengok miau kucing, kita tengok. Kita pun ambil satu, bagi sikit kan, bagi sikit, tak ada apa pun. Kita buat sikit tu pun dapat rahmat besar dah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah gitu. Buatlah tak ada susah mana pun. Tapi kita je buat masalah dengan kita. Tapi kadang kita fikir kot lain pula. Bagi sikit nanti dia mari geng habis, tak pasal kita hari ni. Ada layan kucing tak pun nak makan nasi mana dah hari ni. Dia ada juga kadang perangai macam tu kan. Aduh, susah juga kucing punya perangai. Satu susah. Okey, satulah, itu satu. Yang kedua, setiap perburuan yang bertujuan sekadar untuk bermain-main dengan cara membunuh atau mencederakannya, sama ada haiwan itu halal ataupun haram dimakan. Seperti orang yang keluar memburu burung semata-mata bertujuan bermain-main dan berhibur, dan dia tidak sekalipun bertujuan memakannya, tak boleh. Ni orang bela burung dalam sangka burung tu kan. Itu pun tak boleh sebenarnya. Itu hukum adalah tak boleh. Dia pergi buru apa? Pergi tembak burung nak pergi mati, bukan nak makan pun. Dia pergi buru apa? Tangkap burung nak berbual dalam sangka. Lepas tu seronok bunyi. Bunyi tu isyok. Jangan. Hukumnya tak boleh. Hukumnya adalah haram. Ingat situ insya-Allah. Ada ni orang nak buat. Kita jangan buat lah. Kita orang belajar jangan dah buat gitu. Kesian burung-burung tu nak bebas. Kita ni pula pergi tangkap burung. Kalau bubuh kita dalam penjara macam mana agak-agak? Fikirlah sendiri kan. Burung tu dia nak bebas juga gitu. Okey, yang ketiga, memburu haiwan darat yang boleh dimakan bagi orang yang dalam ihram, sama ada dengan cara membunuh atau mencedera atau sekadar menangkap dengan tangan. Haram. Pakai ihram ni, tangkap binatang yang halal dimakan pun adalah haram. Tak boleh. Sebab bukan haram binatang tu, haram sebab kita pakai ihram tu. Bila kita pakai ihram, kita tidak boleh berburu. Ingat sikit insya-Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqtulus sayda wa antum hurum. Kata Allah, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Allah Ta'ala sebut. Kita pergi ke Mekah dah tengah pakai ihram. Tak pasal-pasal timbul seekor rusa. Dari mana tak tahu. Contoh, dah ramai-ramai keluar seekor. Kita bodoh pergi tangkap. Jangan sebab ini tanah haram. Tak boleh. Ketika itu kita sedang pakai ihram. Juga diharamkan memburu di tanah haram walaupun perburuan itu tidak berada dalam keadaan berihram sekalipun. Dia tak pakai ihram, tapi dekat tanah haram, kat Mekah tu, dekat tepi Kaabah tu. Bila tengok buat binatang, jangan buru. Biar binatang tu nak bebas. Jangan kacau binatang itu. Hukum dia kalau buru, hukum adalah haram. Ingat sikit insya-Allah hukum. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan selain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, "Inna hadzal balada harramahu Allah wa la yu'dadu syauquhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltaqitu luqatahu illa man 'arrafaha." Sesungguhnya negeri Mekah, negeri itu Mekah Mukarramah ini telah diharamkan oleh Allah SWT, yakni dibolehkan dan diharamkan melakukan apa yang akan disebut, tidak boleh dicabut dan dipotong tumbuh-tumbuhannya. Jalan-jalan nampak ada pokok cabut jangan. Jangan buat tentu pasal Mekah. Ni ada ni tak mengaji, kuliah malam nak dengar. Patut pergi ke Mekah buat perangai. Dia pergi ambil pasir sebiji, dia bawa balik ke Malaysia. Kenapa ni? Ambil berkat kata dia. Berkat tengkorak apa mana boleh balik. Kan? Orang suruh dengar kuliah tak mau, lepas tu mula menyusahkan orang. Jadi kalau kita contoh pergi ambil sebiji pasir boleh. Batu sebiji, batu tanah haram tu lah Mekah tu kan. Bawa balik ke Malaysia. Kenapa balik ni? Ustaz, ni Mekah ni Ustaz. Dia main Mekah. Kalau dia bawa balik, kita nak bagi tahu hukum dia bawa balik tu adalah haram, tak boleh. Dia kena hantar balik. Maknanya kalau ada kawan-kawan kita nak pergi ke Mekah, tolong hantar balik ke Mekah. Hukum dia begitu. Ingat insya-Allah. Jangan buat perangai boleh. Dia jalan, dia tengok pokok cabut. Jangan duk cabut tu pasal. Jangan. Tidak boleh dikejar atau diganggu binatang buruannya. Adalah binatang lompat-lompat kita pergi kejar, jangan. Nampak cicak ada, kita gilesti cicak, jangan. Ni apa hal ni? Tiba-tiba jadi cicak man ni. Jangan nak buat kerja. Hukumnya adalah haram. Biar binatang tu dia besar kat sana, begitu. Dan tidak boleh dikutip barang-barang yang jatuh, luqatah. Dok tengah tawaf tu tengok ada duit. Duit pula, duit Malaysia. Contoh, duit Malaysia ni. Dia kira duit Malaysia, dia kutip. Jangan. Jangan. Biar kat situ. Jangan. Okey, melainkan bagi orang yang mahu mengisytiharkan, yakni untuk kembalikan kepada pemiliknya. Itu cerita lain. Dia bukan Mekah lah, tempat lain pun kita pergi masjid kita. Duk tengah pergi buang air kat bilik air tu kan. Tiba-tiba tengok ada jam satu. Nak ambil ke tak nak ambil? Soalan. Nak ambil ke tak nak ambil? Jawapannya, nombor satu, kalau tak nak cari tuan punya, jangan ambil. Hukum ni. Kalau malah nak cari tuan ni, jangan ambil. Kalau nak cari tuan, boleh ambil. Ambil tu bukan ambil balik tau. Pergi jumpa jauh tak kuasa masjid. Bagi tahu pada dia ni jumpa jam ni. Tolong cari punya jam ni, tukang punya jam ni kan. Cari tukang punya jam. Masjid tu istihar 3 kali Jumaat. Hukumnya 3 kali Jumaat. Hari pertama istihar tak ada, hari 2 istihar tak ada, hari 3 istihar tak ada, terpulang pada masjid. Masjid tu nak bagi pada tukang jumpa tadi ke ataupun macam mana, terpulang kepada pada jawatan kuasa masjid. Macam kata, tak apalah, ambil pada kamu. Jadi orang tu boleh ambil. Dan dia ambil tu bukan jadi milik dia mutlak. Dia boleh ambil, dia boleh pakai, dia boleh guna. Kalau sekiranya tuan tu tiba-tiba datang jumpa dia, jam aku hari tu kat kamu, kita wajib kena bagi. Faham tak? Kita wajib kena bagi. Tiba-tiba kita dah jual lah, kita kena ganti dengan duit. Pada muka lah pula. Tiba-tiba orang tu tak pernah minta sampai mati, alhamdulillah, rezeki. Kalau dia tak minta sampai mati, maknanya benda tu sudah jadi hak milik kita. Tu kelebihan lah sikit. Tapi tahanlah 3 minggu Jumaat. 3 minggu Jumaat yang kita kena bagi tahu pada masjid. Masjid tu kena ijtihad tiap-tiap kali sembahyang Jumaat. Dia panggil hukum luqatah. Dalam fiqh ni ada satu tajuk, dia panggil hukum luqatah. Barang yang kita jumpa. Hukum dia ada di dalam Islam. Gitu insya-Allah. Sekarang ni bukan barang hilang, anak hilang. Kan? Anak pun hilang. Tak, sebenarnya bukan kat Malaysia tau, kat negara Arab lagi teruk. Betul, Arab ni hilang anak lagi teruk. Dia pergi shopping tu sampai terlupa anak. Dia balik shopping, tiba-tiba dengar masih istihar, ada seorang budak kehilangan. Hilang budak pula. Kita ingat duduk dalam 10 minit bunyi pula istihar. Orang budak lain pula hilang. Kuat hilang anak Pak Arab. Pak Arab lagi teruk pada Melayu rupanya. Cuma Melayu lagi teruk pada Pak Arab. Ada orang Melayu ni buang anak tu. Tu lagi canggih. Buang tu lah dalam jamban. Canggih orang Melayu ni. Orang Melayu buat, orang kafir tak buat. Itu masalah. Betul Syekh. Kita duk fikir-fikir balik kadang-kadang duk compare kita dengan orang kafir. Orang kafir tu lagi baik pada kita. Betul? Orang kafir cara dia berurusan dengan orang Islam berurusan. Orang kafir style orang politik dengan kita orang Islam politik. Baik kafir politik daripada kita orang Islam berpolitik. Duk fikir balik lah ni. Duk fikir balik. Betul kan? Cerita. Dan nak pergi Pulau Pinang, pergi ceramah kat Masjid Jelutung.
Pulau Pinang. Orang jemput khutbah Jumaat, pergi khutbah. Tak apalah masalah khutbah tu, orang pergi cerita macam mana Pulau Pinang urus kewangan untuk perkembangan Islam di Pulau Pinang. Jauh baik pada tempat kita. Tahun 2007 perbelanjaan perkembangan Islam 27 juta setahun. Bila tahun 2007 setahun 27 juta. Negeri kapir ni cerita ni. Tapi bila mari tahun 2013, peruntukan untuk perkembangan Islam di Pulau Pinang sebanyak 167 juta. 27 naik sampai 167. Fikirlah sendiri. Kapir merintah. Orang Islam merintah tak buat kerja macam tu. Syekh, kapir merintah, kita merintah. Baik kapir pula merintah. Tengok sekali kan. Malu. Fikir balik. Nak cerita kalau bab tu, kita kena malu lah. Ana bukan nak bangga sangat kapir tu, tapi ana nak bagi tahu orang Islam patut lagi baik pada dia. Tu patutnya. Betul tak? Orang Islam ni dengan orang kapir, kalau orang kapir tu amanah, orang Islam kena lebih amanah daripada kapir tu. Masalah sekarang orang kapir amanah, kita pula tak amanah. Tu problem tu. Kenapa orang Islam jadi macam tu, aku pun tak faham. Betul tak? Betul. Apa lagi ni cerita Abang Mat tu dia cerita pasal Ling Wan buat kawan baik dia dalam ISA dulu. Mak Sabu lah. Tak kenal Mak Sabu pun. Orang tak kenal Mak Sabu ni bukan orang kat Malaysia ni. Kalau tak kenal juga Bangla lah tu. Buat Bangla tak kenal Mak Sabu. Bangla Pakistan tak kenal Mak Sabu ni. Mak Sabu selalu cerita lah pasal orang kafir nama Ling Wan Mak Sabu dia cerita, dia kata Ling Wan dia kenal dia dulu lagi. Dalam ISA bukan. Itulah apa seorang budak Melayu kena rogol, ingat, dengan bekas timbalan ketua menteri. Tak sebutlah nama tu. Tak apa. Semua tahu orang cerita-cerita orang tu mesti tahu kan cerita ni kan. Jadi dia masuk ISA sekali dengan Mak Sabu. Mak selalu cerita Ling Wan ni dia dulu dia agak allergic juga dengan orang Melayu. Dia tak lagi dulu dengan orang Melayu ni. Tapi bila dia kawan, duduk sama-sama satu sel dalam penjara tu dengan Mak Sabu lah, dia kata syok pula kawan orang Melayu. Dia pula syok, dia kata baik punya orang Melayu ni. Rupa-rupa duduk kat luar dia jumpa Melayu-Melayu jahat. Dalam SA tu orang baik-baik dalam tu. Betul Syekh, yang masuk SA ni orang baik-baik selalunya. Anak keluarga angkat ramai masuk SA. Sebab apa? Tuduh JI, Jemaah Islamiah. Dulu ni cerita lama kawan-kawan kita ramai kena tangkap. Ustaz Masran. Tu tanya Ustaz Masran. Cerita isteri kepada kawan kita ni, dia cerita dekat anak. Dia kata mula-mula sekali masuk tu, pegawai kerajaan ni bila dengar teroris ni nak kena tangkap, dia kata habis dah nak jaga penjara ni. Sebab teroris ni, macam mana geng-geng teroris nak penjara? Sebab dia jaga penjara biasa ni pun dia dah pening lah. Dengar awak pemberontakan bergaduh sama-sama dia lah apalah, dia pening ni. Kalau masuk teroris ni habis penjara kita je. Penjaga penjara tu tension, duk fikir. Tiba-tiba masuk dia kata, lah jauh lagi senang jaga. Tak kena mari tu, baik aku tidur. Tak ada apa. Wah, macam mana geng-geng Pak Lebai. Geng-geng ustaz-ustaz dia dulu mengaji kat Pakistan pun duduk penjara. Dia orang ni pula jenis kaki semayang tahajud kadang-kadang. Ustaz-ustaz ni kan. Nak berapa ramai yang dulu tak reti bahasa Arab sebab duduk penjara. Mari-mari dalam penjara tu tengok ada seorang ustaz tu pandai bahasa Arab, mengaji bahasa Arab. Last kali keluar pandai bahasa Arab. Asal masuk tak reti pun. Ada kes macam tu berlaku dekat ISA kan berlaku. Jadi selalunya orang kena tangkap ISA ni bukan orang jahat, orang baik yang kena tangkap. Tapi problem kena tangkap tu kenapa? Sebab lawan kerajaan. Kenapa lawan kerajaan? Sebab kerajaan tu jahat. Masalah dia kan, masuk dalam penjara. Cerita Ling Wan kata duduk dia pun kena orang Islam baik. Orang Islam ni keluar-keluar tu hilang prejudis terhadap orang Islam. Dan dia pula mempertahankan orang Islam lebih daripada kita pula. Cerita Ling Wan berkawan rapat. Sebelum jadi ketua menteri pun nak kawan rapat. Ling Wan ni kata Mak Sabu kalau pergi jumpa malam-malam dia pakai seluar pendek. Kapi. Pakai seluar pendek keluar kan. Memang capek macam capek CD. Apek CD tahu apek CD. Kita tengok pergi jalan kadang-kadang kita tengah makan kedai datang apek CD seluar pendek jual CD. Main beli CD kan. Macam tu lah Ling Wan dulu. Dia ingat jadi ketua menteri lain lah kot. Mak Sabu kata dia pergi Pulau Pinang. Dia ceramah malam-malam tu rasa nak bersembang dengan Ling Wan telefon Ling Wan ajak jom kita minum. Pukul berapa? 2 pagi. Ling Wan pun turun pakai seluar pendek macam apek CD. Apek CD datang pula. Ling Wan lah apek CD tu. Mari duk bersembang dengan dia pagi sembang Mak Sabu. Mak Sabu cerita dia kata kapir dah buat kerja macam tu kan. Tak apa, anak bukan cerita seluar pendek tu. Anak cerita kesederhanaan tu. Kapir tu jadi kesederhanaan. Orang Islam kita kadang-kadang tak ada bawah sebegini kan.
Sebenarnya bila kita tengok ada orang kafir yang macam tu, kita bukan nak bangga sangat dengan dia, tapi sewajarnya kita lebih hebat daripada dia. Itu yang benar kita kena fikir sebagai orang Islam. Kita kena ingat, anak bagi tahu, anak baca satu buku. Buku ni cerita sebut pasal religion, pasal agama dalam dunia. Dalam dunia ni agama yang paling besar ni agama apa? Anak tengok, rupa-rupanya agama yang paling besar di dunia ni agama Kristian. Ranking yang tertinggi sekali, agama yang paling banyak tersebar ni adalah agama Kristian. Yang kedua, ranking kedua baru agama Islam. Yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Buddha. Ada banyak macam agama ni. Ada satu agama tu agama macam Shaolin tu. Kepala botak titik 3 terdiri kan. Dia ada ke? Ada. Agama Shaolin tu agama ke-7 ke-8. Dia ada, tapi yang paling tinggi adalah agama Kristian. Kita kenapa agama Kristian lagi banyak daripada agama Islam? Kita cek, baca balik buku. Kupasan dia senang. Rupa-rupanya Kristian ni dia terima sebab dia ajak satu, dia bawa satu. Asas dia, base dia adalah kasih sayang. Base dia adalah kasih sayang, nilai dalam agama. Lepas tu dekat bawah tu bila datang daripada nilai kasih sayang, antara benda yang dibawa di bawah tu adalah kebajikan. Dia tolong orang, dia akan bagi makan pada orang, dia tak boleh tengok orang susah, kurangkan birokrasi bantuan. Anda dah tengok, dia kata Islam dah ni sebenarnya. Jadi Islam, tapi orang Islam tak buat. Macam mana? Kita tengok lembaga zakat contoh. Nak buat pinjaman, nak pinjam, nak ambil duit zakat bukan pinjam. Duit zakat boleh pinjam. Nak minta duit tu, ya Allah, dia punya rumit birokrasi gajah harimau. Susah tau tak? Padahal Islam ni aja sebanyakkan bagi zakat itu berbanding kutip zakat. Nah, Islam aja kita dapat duit zakat, bagi orang tu memudahkan. Kita tak, kita pentingkan kutip tu, bukan pentingkan sebar tu. Ni beza. Kalau yang ni berlaku pada lembaga zakat, Islam nak berkembang macam mana? Fikir balik kan. Kristian tak. Ana ada 2-3 kes anak pernah pergi gereja. Pergi gereja Xavier Church dekat PJ tu kan. Ana pergi. Ana pergi masuk dalam tu, dekat dalam gereja tu, kalau kat belakang tempat dia orang sembahyang tu, kat dalam dewan tu dekat belakang, dia ada tingkat 2, dia ada satu bilik, dia tulis bilik kebajikan. Nama bilik kebajikan. Dia kita masuk tu dapat duit. Dia tak ada banyak sorangan, tak ada. Nampak? Dekat Malaysia jumpa masjid tu belum tentu dapat lagi. Masjid tu belum tentu dapat. Tak apalah, masjid kata kita tak ada peruntukan. Kalau nak kena pergi lembaga zakat. Dekat mana tempat tu sekian. Pergi. Tu naik sehari baru boleh dapat. Kalau dapat. Kadang-kadang duk sehari tu belum tentu lagi dapat. Maknanya sistem yang orang Islam buat itu menyebabkan Islam jadi rumit. Last sekali orang tak nak dekat dengan Islam. Lepas tu kalau orang nak kata salah orang kafir sebab Islam tak tersebar, tak betul. Salah orang Islam sendiri. Orang Islam kena mengakui bahawasanya dia salah. Sebab itulah Islam ni tidak tersebar. Lu kena ingat anak pesan ni. Sebab kadang-kadang kita berfikir ni, kita tengok orang kafir ni, kita tak pernah melihat orang kafir itu dengan pandangan rahmat. Kita tak pernah melihat pandangan orang, tengok orang kafir dengan pandangan Islam. Maksudnya bila tengok orang kafir tu, tak fikir pun nak ajak dia pada Islam. Ini salah satu benda yang cukup silap bagi orang Islam. Orang Islam ni, kita kena ingat, dia bukan orang lain, dia adik-beradik kita juga. Dia semua datang daripada Tok Adam AS juga. Jadi diorang ni beza dia, diorang agama ni, kita agama Islam. Bila kita tengok diorang, kita kena fikir macam mana nak ajak diorang kepada Islam. Ingat situ insya-Allah. Kalau orang sayang Islam, dia kena buat macam tu. Dia takkan fikir dia akan fikir macam mana nak kembangkan Islam insya-Allah. Tak apalah, kita kena fikir macam itulah. Dan pesan ni sebab banyak berlaku tu masalah. Habis ke orang, tak boleh ni kafir ni, Allah, spoil. Masalah spoil ni problem juga kan. Kadang-kadang tak reti. Malah baca buku tu mula menyusahkan orang. Ada macam tu kan. Dah, jangan. Kita biar tengok orang kafir tu fikir macam mana nak ajak orang kafir tu dengan Islam. Bila tengok orang kafir tu, kita kena fikir macam mana nak hilangkan prejudis ni orang kafir itu terhadap Islam. Tu kita kena fikir sebagai orang Islam insya-Allah. Tak apa. Nak cerita yang tu nanti jadi merepek pula. Okey, tak. Memburu binatang yang tidak halal dimakan, dagingnya tidak mendatangkan dosa bagi orang yang dalam haram, sama ada binatang itu berbahaya, mengganggu ataupun tidak berbahaya, dan perbuah hanyalah dengan cara menangkapnya dengan tangan. Kalau sekadar tangkap macam tu je, yang tu tak apa Yang kita cerita tak boleh ni, kita pergi buru, pakai haram, pergi buru dan kita bunuh dia. Yang tu tak boleh. Sekadar tangkap macam tu, letak, ambil kucing contoh. Dia tengah tawaf tu tengok kucing, dia syok pula tengok kucing. Dia pergi kejar kucing tu boleh, Pak Haji ni. Kejar dapatkan kucing tu kan. Pergi kejar tu adakah haram? Jawab ni tak haram.
Macam itu tak haram. Kita cerita haram ni kalau kita melukakan binatang tersebut. Itu tak boleh gitu. Ataupun kalau contoh kita duduk dekat Kaabah, duduk tengah tawaf, tiba-tiba rimau datang. Contoh. Sebenarnya rimau tak ada. Rimau datang apa, orang ramai. Rimau tengok rimau pun takut. Ni apa ramai manusia ni. Contoh duduk tengah tawaf, rimau datang terkam kita dan kita terpaksa bunuh dia. Bunuh tu tak haram. Sebab apa? Sebab bawah mempertahankan diri, gitu insya-Allah. Dia pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaabah tanah haram. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bunuh orang dekat Kaabah. Bunuh orang dekat Kaabah sebab pada tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad nak masuk Mekah, orang kafir tak bagi. Buatlah satu perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Tak. Bila boleh masuk? Tahun depan, tahun ke-7. Jadi masa sahabat Nabi tahun ke-7 tu nak turun, nak pergi ke Mekah untuk buat ibadat haji, ada sebilangan sahabat ni dia pergi tanya Nabi sallam. Dia pergi tanya, dia kata kalaulah mereka ni orang kafir ni pergi serang kita dekat depan Kaabah. Kaabah tanah haram. Boleh ke tidak kita nak mempertahankan diri sampai kita bunuh dia orang? Boleh ke tidak? Sahabat ni kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan. Nabi Muhammad tak reti nak jawab. Bunuh orang tepi Kaabah, boleh ke tidak? Dia tak boleh jawab. Allah Taala kata, Allah Taala turun Al-Quran, Allah Taala kata seranglah mereka, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Perangilah mereka seperti mana mereka memerangi kamu. Kita tengah-tengah tawaf tu dia serang kita. Kita serang balas. Yang tu tak jadi haram. Hukumnya gitu gitu. Tapi janganlah mula-mula tengok tak bunuh terus, jangan. Kalau orang serang kita tu macam nak bunuh kita, dah tak ada cara lain dah nak mengelak kecuali terpaksa kena bunuh, baru dibenarkan untuk membunuh. Kalau tak, jangan. Hukumnya adalah haram, tak boleh. Gitu insya-Allah. Okey, maksud diharamkan memburu binatang dalam 3 keadaan yang telah disebutkan di atas ialah ia menyebabkan seseorang melakukannya berdosa. Haram ni maksudnya berdosa tanpa memandang kepada kesan perbuatan itu dalam mengharamkan memakannya kerana tiada perkaitan antara keduanya. Haram ni berdosa. Kucing tu kita pergi buru, berdosa. Tapi adakah kucing tu boleh makan? Tetap tak boleh makan. Hukum adalah haram. Hukum begitu insya-Allah. Okey. Cara yang disyariatkan dalam berburu, Allahu a'lam. Okey, akan datang insya-Allah kita akan cerita pasal macam mana nak berburu. Kalau pisau tu tajam dia macam mana? Kalau kita guna pistol peluru tu pula macam mana? Kita guna pistol tu masa kita nak petik tu apa benda kita kena baca. Ada cerita dia. Dia ada sebiji-sebiji cara untuk berburu. Kita dah tembak dah, burung tu dah jatuh dah, tiba-tiba dia tak mati lagi. Macam mana nak buat? Kita kena sembelih ke? Ataupun kita tembak dan mati burung tu, adakah kita sembelih atau tidak burung tadi? InsyaAllah kita akan bincang di dalam kuliah kita akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Sila. Ustaz. Sila. Satu Rejab dan tu hari Sabtu. Bolehkah kita puasa hari Sabtu saja atau dengan pendapat kata kena Jumaat, Sabtu, Ahad? Okey, tak. Hari Sabtu ni dia adalah hari kebesaran bagi agama Nasrani kan. Agama Yahudi. Hari Ahad hari kebesaran bagi orang Nasrani. Itu beza dia. Jadi kalau kita berpuasa pada hari kebesaran agama lain, dia tak elok. Dia bukan hukumnya haram, hukumnya makruh. Berpuasa pada hari kebesaran agama lain, hukumnya adalah makruh. Jadi disebabkan itu Nabi SAW ni suruh bila kita puasa hari kebesaran agama lain, kita compare hari satu lagi, sama ada hari Ahad atau kita compare hari Jumaat, supaya nampak lain lah. Khalifu al-musyrikina, biar nampak beza di antara kita dengan orang musyrikin. Itu tujuan kan. Jadi bila kita puasa pada hari Sabtu je, sebab contoh puasa sunat tu berlaku pada hari Sabtu, macam 10 Muharram kan. Tu antara yang sunat. 10 Muharram ni dulu syariat dulu memang wajib puasa. Syariat dulu Nabi Musa AS dulu memang puasa pada 10 Muharram. Ashura tu lah, orang panggil Ashura tu kan. Itu syariat Nabi dulu. Datang syariat Nabi Muhammad SAW, hari Ashura tu digantikan dengan Ramadan. Daripada sehari tu jadi sebulan. Lagi penat punya orang Islam ni. Umat Muhammad lagi penat kan. Jadi tapi hari Ashura tu boleh puasa? Boleh, nak puasa boleh. Tiba-tiba jatuh pada hari Sabtu. Kita puasalah sebelum dia hari Jumaat ataupun selepas itu pada hari Ahad. Biar nampak dua tu supaya berbeza kita dengan orang musyrikin. Itu tujuannya gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita puasa sehari je hari Sabtu boleh. Puasa tu sah. Hukum puasa tu sah. Tapi perubatan itulah makruh lah gitu. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain sila. Ada?
Sila Ji. Ada orang dia nak makan lipan. Makan? Sebagai ubat lah, lipan. Maka lipan untuk ubat. Macam mana Ustaz? Okey. Ana cerita pasal binatang pelik-pelik jadi makanan ni. Ada orang tanya pasal apa? Kopi tai apa? Tai musang. Kopi apa? Luwak. Nama kopi tu. Luwak. Ana gelak, ana kata ada juga kan. Ana tak tahu, nak pelik orang ada kan. Kau tai musang tu dia boleh buat kopi kan. Ana pening. Mana? Ana pun tak apalah. Cari maklumat. Rupa-rupa benda ni memang dah berlaku kat Indonesia. Lama dah. Indonesia lama dah. Bahkan NU, Nahdlatul Ulama Indonesia kan. Nahdlatul Ulama ada satu kan badan di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama. Diorang ni dah ada fatwa lama dah. Dan diorang keluar fatwa tu 90-an lagi. Iaitu apa hukum makan minum kopi daripada tai musang ni kan. Dia boleh lah, hukumnya adalah boleh. Sebab dia bukan kita makan tai tu. Katanya musang ni dia pergi makan dekat satu tempat yang ada benda yang dia makan tu, yang benda tu jadi kopi tu sebenarnya. Jadi benda tu bila masuk dalam perut musang, dia tak hancur tau. Dia tak macam kita makan nasi kan. Dia tak hancur. Jadi bila musang tu buang air, adalah benda tu. Benda tu yang katakan kopi tai musang tu bukan tai sebenarnya. Hukum dia kan. Cerita. Jadi makan benda tu halal. Jadi soalan pada haji kita ni, ana bila haji tanya soalan teringat kopi musang tadi. Cerita soalan dia macam ni. Kita berubat dengan benda haram. Lipan tak boleh makan lah, haram dia tak boleh makan. Jangan awak kerja pergi ambil lipan goreng-goreng makan. Ni tak ada lauk kerja ustaz. Yang ni jadi ni. Kan yang awak kerja macam tu tak boleh. Sebab dia memudaratkan. Walaupun tak ada nas yang menceritakan tentang makanan ni. Yang pertama, apabila tidak ada dalam nas, maka hukumnya adalah halal. Tu base dia, senang. Dalam Islam ni bab makan ni, yang pertama kalau tak ada nas, maka hukumnya adalah halal. Bukan tak ada nas dia, ada satu lagi. Apakah mendatangkan kemudaratan ataupun tidak? Itu yang kedua. Maknanya kalau benda tu Allah Ta'ala kata haram, tak boleh makan lah. Babi haram, tak boleh makan. Anjing haram, tak boleh makan. Sama ada secara clear nas sebut haram ataupun dengan pemahaman ulama terhadap nas yang mengatakan haram. Tapi kalau benda tu tak dalam nas, macam lipan dalam nas, tak sebut pasal lipan. Tapi kalau kita makan memudaratkan ataupun tidak, soalan. Memudaratkan maka hukumnya adalah haram. Okey, kita buat berubat. Isu je buat berubat. Bila kita buat berubat, memudaratkan ke ataupun tidak? Itu soalan dia. Kalau kita makan ubat yang boleh mendatangkan mudarat, maka hukum makan itu adalah haram. Dan mudarat itu bukan masa tu juga tau. Kalau kita makan memudaratkan tu 3 minggu ke datang pun haram. Pun haram. Macam orang okok lah, minta maaf okok okok orang kata tahu saya isap okok okey, tak ada masalah pun. Tu main hujah macam tu. Memang time isap tentu 3-4 tahun nanti jantung kau jadi macam sangat lawa-lawa. Jantung tu kalau pergi isteri tengok macam sangat lawa-lawa. Bukan jantung dah ni benda lain dah ni. Jadi macam tu kan. Nak cerita makan yang jangka masa lama tu pun hukumnya adalah haram. Gitu. Jadi berubat mengikut kepakaran doktor. Kalau kita makan lipan tadi tu boleh menyebabkan sihat dan tak datangkan mudarat, boleh. Tapi kalau datangkan mudarat maka hukumnya adalah haram. Tak boleh. Serupa macam semalam ada orang SMS kan tanya, rebonding rambut. Apa hukum rebondingkan rambut? Dia nak bagi lawa rambut dia kerinting macam Hafiz Awanano. Tengok rambut yang warna panjang macam tu kan. Jadi dia tengok ada balak yang sebelah buat rambut nak bagi lawa sikit. Jadi dia pergi rebonding, bagi lawa rambut dia kan. Jadi apa hukum rebonding? Ulama ni, ada ulama kata haram, betul tak nafikan. Ulama kata haram sebab dia kata buah maksud mengubah kejadian Tuhan. Tapi ulama lain pula kata harus. Sebab apa harus? Dia kata harus tu larangan yang kata mengubah kejadian tu bersifat kekal. Maksudnya kalau muka kita macam ni buat pembedahan plastik, elok-elok jadi macam ni janggut kat bawah, buat kat atas. Contoh. Tak ada kerja, buat kerja gila macam tu. Kan, janggut dia kat bawah, dia pergi buat biar naik ke tepi panjang. Ni apa hal mamat ni? Itu haram tau. Itu dikatakan mengubah kejadian, maksudnya mengubah kejadian yang bersifat kekal. Kalau tak kekal, tak termasuk masuk larangan di dalam hadis. Macam orang buat pembedahan plastik tu kan. Itu tak boleh, tu haram tu. Orang pembedahan plastik muka elok pergi. Kalau kat barat tu buat pembedahan, dia syok tengok kucing seekor. Dia buat muka macam muka kucing.
Kita tengok ni awak muka macam ni. Dia rasa lawa dah tu, kita nak termuntah tengok. Kan? Yang tu dikatakan haram tu. Tapi kalau sekiranya dia terpaksa buat pembedahan muka, kerana kalau tak buat akan terpamer kecacatan, pembedahan tu dibenarkan. Macam contoh, kadang-kadang orang tu dilahirkan dalam keadaan muka cacat. Dulu bising apa? Siti apa? Salihah apa? Ada seorang dulu kan, ingat kan, dia cacat tu kan. Macam tu kalau pembedahan plastik tak jadi haram. Sebab apa? Sebab dia pembedahan itu diperlukan. Kalau tak buat nanti nampak cacat dia tu kan. Okey. Jadi yang kata rambut itu kita buat rebonding, dia bukan sebab kekal rambut tu elok, sebab keluar balik nanti tu kerinting balik. Betul tak? Kerinting balik, maka hukumnya adalah harus. Tetapi ulama tak syarat. Apa syarat dia? Nak buat rebonding, nombor satu syarat, benda yang digunakan untuk merembondingkan rambut tu pastikan tidak najis. Tu satu. Mesti tidak najis. Maknanya kalau ada alat yang kita rebondingkan rambut tak ada unsur-unsur najis, hukumnya adalah haram juga. Satu. Yang keduanya, pastikan tidak mendatangkan kemudaratan di masa akan datang. Tu hukumnya. Maksudnya kalau dia pergi rebonding rambut, buat rebonding, boleh 3-4 tahun kemudian luruh habis rambut jadi botak. Contoh kan. Tak pasal-pasal jadi botak semua. Ni apa hal ni perempuan macam balik pada Mekah ni. Contoh kan. Contoh yang tu yang dikatakan haram tu. Faham tak? Poin dia datangkan mudarat ataupun tidak gitu. InsyaAllah rebonding. Adalah macam-macam. Mana kalau tengok cerita pasal soalan-soalan ni tergelak pun ada. Tengok ni soalan apa entah SMS kat aku ni. Tapi jawab layan lah kita pun. Dah juga lah wallahualam. Ada lewat tadi. Cukup lah kot. Sebelah nak tutup ni, Ana ada buat buku kat luar tu. Buku tu menceritakan tentang pasal macam mana dikatakan konsep negara adil dan khusus pelaksanaan di Malaysia. Ana secara peribadi, Ana terlalu optimis boleh melaksanakan negara adil di Malaysia secara peribadilah. Tapi bukan kerajaan yang ada ni, kerajaan lain lah. Yang Putrajaya ni setan ni. Aku tak percaya ni, rasuah-rasuah ni tak percaya kan. Tapi bila Ana tengok pemerintahan orang bukan Islam yang macam dekat Bapina, Ling Wah Eng buat, Ana rasa kalau orang Islam yang ada lagi baik pada Ling Wah Eng, dan Ana rasa memang ada pun orang Islam macam tu. Ana optimis sebenarnya kita memang boleh buat negara adil di Malaysia. Ana optimis. Jadi Islam ni dia pernah kupas tau tentang konsep negara adil. Ana ada tulis buku tu macam mana konsep negara adil. Satu. Yang kedua, selalunya orang Islam kita berpolitik ni, politik dia kehukuman, bukan kemanusiaan. Faham tak? Orang kita bila berpolitik, bila dia fikir berkuasa, dia mula rasa nak tindas orang. Sebagai contoh kan, dia mula rasa orang kafir ni dia nak jadikan harbi. Contoh, dia mula nak cari gaduh dengan orang kafir. Ini satu pemahaman yang silap terhadap Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW ni, masa dia ambil Madinah, orang Islam hanya 30%. 70% orang bukan Islam. Tapi macam mana daripada 30% itu, sampai satu ketika dah tak ada orang Islam dekat Mekah dan Madinah. Macam mana Nabi Muhammad SAW buat? Jadi benda tu Ana timbulkan orang Islam perlu berpolitik dengan politik manusiawi, politik kemanusiaan, bukan politik kehukuman, bukan politik kekuasaan. Budaya politik kekuasaan, politik kehukuman dia perlu dibuang jauh. Kita kena bawa politik kemanusiaan. Apa tujuan? Nak bagi orang bukan Islam tu boleh ikut kepada Islam kan. Anak kadang-kadang bercita-cita nak tengok Malaysia ni tak ada orang bukan Islam. Cita-cita tu ada, tapi tak tahu bila nak berlaku. Tapi Ana rasa sebab Nabi Muhammad boleh buat, takkan kita tak boleh buat kot. Jadi macam mana nak buat? Sebenarnya ada mekanisme dan memang ada sejarah tu dalam Quran dan hadis Nabi SAW dan juga dalam sirah Nabi. Jadi ada kupas dalam satu buku kecil itulah. Ana ada bawa buku kan, tapi tajuk dia agak provokatif. Muslim zalim lawan non-Muslim adil. Ana bukan nak cerita bila sebut Muslim tu mesti zalim, non-Muslim tu mesti adil, tak. Sepatutnya orang Islam tu lebih adil daripada orang bukan Islam. Tu nak cerita. Tapi kita tak nafikan memang ada orang Islam yang zalim dan memang ada orang bukan Islam yang adil. Jadi kalau compare dua perkara ni, mana lagi mulia? Sebenarnya yang paling mulia adalah orang yang ketiga, Muslim yang adil. Itu yang paling mulia Jadi Ana buat buku tu sebab Ana fikir kita kena ada satu bentuk politik baru dekat Malaysia. Kita kena serapkan benda macam ni untuk kita nak buat politik Islam supaya Islam itu akan menguasai di Malaysia. Itu tujuan Ana lah. Buku-buku tu Ana buat harga RM10 dan sebenarnya sebahagian daripada perbelanjaan pembelian itu derma untuk nak buat masjid dekat Kampung Melayu Sungai Buloh. Tapak dah ada tapi bangunan tak ada kan. Jadi sambil-sambil tu Ana tak suka nak minta derma macam tu je. Kalau boleh minta derma, tapi biar orang yang derma tu je ada benda dia buat balik. Jadi Ana buat buku lah.
Adalah buku kat luar. Dan kalau ada siapa nak derma juga kat masjid dengan cara online ataupun secara bank in, boleh bagi tahu anda, nanti anda bagi nombor akaun. InsyaAllah. Cukuplah, minta maaf lah anda sambung sikit tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu.